Sup bro, sis, dah ada pada sekalian, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, bukan lagi the king of Palatau. Kalau korang perasan dekat Instagram dan Twitter aku minggu ni tak ada super short review untuk Smackdown dan juga AEW Rampage. Sebab apa? Sebab kita nak buat video show sedap, aku pun ada masa. Jadi kita cerita lah. Kita mula dulu cerita pasal AEW Rampage. Tak banyak benda nak cakap. Dekat main event kita boleh tengok Christian Cage, Frankie Kazarian lawan Kenny Omega dan juga Brandon Cutler. Satu perlawanan yang best lah, menghiburkan, tapi dia biasa je. Tay Conti dan juga The Bunny, satu perlawanan yang bagi aku average, taklah best sangat pun, tapi okey je untuk nak tengok. Dan satu perlawanan yang dekat opening show pembukaan, satu perlawanan yang bagi aku best gila, babeng lah. Lucha Brothers lawan dengan Jurassic Express. Dan tim mana yang menang akan cabar The Young Bucks untuk AEW World Tag Team Champion dekat pay-per-view All Out. So kat sini kita nampak The Lucha Brothers menang. Satu keputusan yang aku sangat suka, sebab dari dulu aku minat Lucha Brothers dan dari dulu lagi aku nak tengok Lucha Brothers ni jadi AEW World Tag Team Champion. Bukan nak kata apa Jurassic Express tak deserve, diorang deserve je, but then aku minat Lucha Brothers lebih kot. So pasal tu aku lagi suka Lucha Brothers menang. Oh ya, aku terlupa, ramai yang selalu duk tanya aku macam mana nak tengok AEW live secara legal. To be honest guys, dekat Malaysia ni aku tak tahu cara legal untuk nak tengok AEW. Serius. Untuk tengok WWE aku tahu, WWE Network dan juga Astro. Tapi untuk AEW korang kena pandai-pandai cari sendiri lah cara. Kita masuk cerita pasal Smackdown minggu ni pula. Ada 4 poin yang aku nak cakap kat sini. Kita mula dengan poin yang pertama, pasal Women Division, pasal Smackdown Championship punya title picture lah. Kita nampak Becky Lynch datang buat promo, Bianca Belair datang cabar dia. Semua benda tu okey dan predictable, but then okey. Sebab bagi aku benda tu normal, dah biasa tengok dan macam memang itu pun benda yang patut terjadi. Tapi yang tak patut terjadi, kenapa Zelina Vega dan Carmella masih keluar lagi duk bising-bising macam dia orang deserve? Okey, dia orang memang bawa watak karakter jahat lah, tapi makin lama makin meluat aku tengok Carmella dengan Zelina Vega ni kan. Sampai bila nak harapkan dia orang dua kan, tapi at least kali ni ada Liv Morgan. Bila Liv Morgan keluar, aku okey, nampak fresh sikit sebab dia tak sibuk-sibuk dekat title picture untuk Smackdown Women Champion sebelum ni kan, masa nak menuju ke SummerSlam tu. Tolonglah lepas ni dekat Smackdown yang akan datang, jangan bagi Carmella dan Zelina Vega keluar lagi kata dia orang deserve untuk lawan Smackdown Women Champion. Bianca Belair tak dapat lagi kot rematch dia. Last dia kena fight dalam Fatal 4-way punya match kan. Nasib baik elimination Fatal 4-way. Maksudnya dia kena pin untuk dia lose. Dan at the end dekat Smackdown kita nampak yang Bianca Belair tak lose lah. Dia menang dan dia akan cabar Becky untuk Smackdown Women Champion. Satu keputusan yang obviously tepat. Dan cerita pasal Becky Lynch kan, dekat sini nampak yang WWE macam dah mula tanam benih nak tukarkan Becky Lynch ni jadi karakter jahat. Sebab kalau Becky Lynch yang berkarakter baik, aku rasa dia akan accept Bianca Belair punya offer untuk defend title tu dekat Smackdown minggu ni. Tapi bila dia reject, dia belah macam tu apa semua, nampaklah inilah petanda yang Smackdown ataupun WWE memang nak jadikan Becky Lynch ni one of the top heel dekat Smackdown. Cumanya Sasha Banks apa cerita? Kalau betul lah cerita dia kena COVID tu 2 minggu je kot, ataupun 3 minggu kan. Lepas tu poin yang kedua, kita dah mula nampak Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio dah mula ada pertegangan kan. Sebelum ni kita nampak lah yang Rey Mysterio dah tunjuk ego dia sebagai seorang ayah, kena dengar cakap dia apa semua kan. Time tu nampak Dominic relax je, tapi kali ni nampak yang Dominic dah tak relax bila dia kalah dengan Sami Zayn. Kalau ikut gaya macam ni, nampak macam Dominic yang akan mengkhianati ayah dia. Tapi kalau aku lagi prefer, sebab buat masa sekarang aku tak tahu kalau tengok Dominic bawa watak jahat macam kelakar ke tak kelakar ke, sebab muka jambu kot, nampak budak. So tak tahulah, tapi kalau WWE nak buat benda ni pun aku okey je. Tapi kalau aku lagi prefer Rey Mysterio yang mengkhianati anak dia. Sebab selain daripada Roman dulu dah dapat tengok dah Roman watak jahat, sekarang John Cena, aku nak tengok John Cena watak jahat. Seorang lagi aku nak tengok bawa watak jahat, Rey Mysterio. Kempunan weh. Mana tahu
walaupun pakai topeng, boleh do something different ataupun amazing untuk karakter dia. Kau tengoklah Roman dah proven sukses bawa watak jahat. Mana tahu Rey Mysterio boleh buat benda yang sama, karakter bertopeng yang betul-betul jahat ke apa ke, kita boleh tengok Rey Mysterio lagi sekali jadi world champion, manalah tahu. So aku lagi teringin nak tengok Rey Mysterio yang hianat anak dia, Rey Mysterio yang bawa watak jahat dekat sini. Tapi kalau Dominic yang betray ayah dia, Dominic yang bawa watak jahat, aku okey saja mah. Poin yang ketiga, cerita pasal WWE Champion punya title picture. Kita nampak Roman keluar dengan kumpulan The Bloodline, nampak macam di Uso dah mula tak percaya pada Paul Heyman, tapi Roman masih cool. Somehow Roman looks good kot. Aku tak tahulah sebab dia punya coolness terima Paul Heyman ke, ataupun baju baru kumpulan The Bloodline. Lawa kot. Oh ya, dan sebelum aku terlupa, Edge ada buat promo yang dia masih letak mata dia masih lagi mengintai WWE Champion. So mungkin in the future kita nampak Edge akan terlibat lagi kan untuk WWE Champion. Sebab Seth Rollins kata nak jadi macam Edge. Tolonglah jangan sambung lagi feud Edge dengan Rollins ni. Okey je hari tu dekat SummerSlam kalau dia stop kat situ. So kalau Edge nak pergi jadi guru WWE Champion ni, make sure story tu cantik kan. Involve Finn Balor ke, involve Brock Lesnar ke. Sebab last tengok Edge dengan Brock Lesnar dekat pay-per-view Rebellion 2002, 2003. Dah dekat hampir 20 tahun tak tengok Edge dengan Brock Lesnar atas gelanggang yang sama. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa Edge pernah share yang dia berminat nak lawan dengan Finn Balor. So hopefully kalau ada involve Edge di another better story, triple threat ke, fatal 4-way ke, jangan buat Edge dengan Roman lagi sebab kita dah nampak benda tu. Dan walaupun benda tu Seth Rollins kacau, tapi kalau kau buat lagi sekali Edge dengan Roman, but then at the end Edge kalah, no point. So balik pada cerita pasal Roman dengan di Uso dengan Paul Heyman yang time tu dah ada dekat atas gelanggang dengan baju baru dia orang, memang lawa. Tengah Roman duk bercakap-cakap, muncullah Finn Balor. Kat sini kita dah tahulah Brock Lesnar, Edge, Finn Balor, tiga-tiga orang ni memang nak kan WWE Champion. Dan bila Finn Balor keluar, dia bagi tahu dia nak cabar Roman. Tak tunggulah dekat Extreme Rules ke apa ke kan, terus nak cabar dekat SmackDown minggu depan. Apa yang aku expect kat sini, mungkin match tu akan disqualified ke, count out ke, kira macam tak ada decisive finish yang menentukan Roman memang betul-betul menang clean apa semua, ataupun Balor yang menang kan, supaya match ni boleh dibawa ke Extreme Rules. Mungkin diorang nak bina hype kat sini kan. Itu palatau aku, prediction aku. So the final match tu mungkin akan berlangsung dekat Extreme Rules. Tapi walau macam mana pun kita dah boleh tahu dan dah boleh agak yang Roman macam mana pun mesti akan menang. Sebab dah nampak dah WWE nak set up Roman dengan Brock Lesnar dekat Crown Jewel. Benda ni aku tak kisah sangat sebab beberapa minggu lepas SmackDown dah bagi kita banyak momen yang unpredictable, out of nowhere. So bila kali ni nampak predictable, aku okey je lah. Janji jalan cerita menarik dan perlawanan yang diorang hasilkan tu satu perlawanan yang shock nak tengok. Dan walaupun Finn Balor tak akan jadi WWE Champion, aku tak sabar nak tengok Balor dengan Roman minggu depan dekat SmackDown. The last point nombor 4, kita cerita, ini cerita paling best lah untuk aku. Kita cerita pasal Happy Corbin. Hari tu Desperate Baron Corbin, aku macam mula-mula aku tak okey sebab benda tu buat Corbin nampak teruk. Lama-lama benda tu Corbin bagi kita rasa terhibur tengok. Aku enjoy lah tengok Desperate Baron Corbin ni. So aku telan je lah, aku okey je kan, sebab janji enjoy lah kan, walaupun buat karakter dia nampak teruk. Makin lama tengok kat social media dia, dekat IG, dekat Twitter, kita nampak lah yang Lone Wolf ni kalau datang balik pun tak tahulah berapa tahun lagi, dah boleh lupakan lah Lone Wolf ni. Kali ni kita dapat Happy Corbin. Happy Corbin. Dua benda je aku tak suka dengan Happy Corbin ni. First kali, tak perlulah nama Happy Corbin, panggil je nama Baron Corbin. Tapi dia bagi tahulah dia sekarang ni someone yang happy, someone yang gembira, bahagia dan sebagainya kan. Kita tahu karakter sekarang, sebab itu Desperate Baron Corbin ni dia tak panggil pun Desperate Baron Corbin ke apa, Baron Corbin, tapi kita tahu Baron Corbin yang desperate. Tapi kali ni kita tahu Baron Corbin yang happy. Tak perlu nak Happy Corbin sebab nama tu macam logo baru NXT. So itu benda pertama yang aku tak suka pasal Happy Corbin ni lah. Benda kedua yang aku tak suka pasal Happy Corbin ni, aku tak suka kalau lagu dia tu yang Bring the Darkness yang sebelum ni dia pakai tu. Tak suka kalau lagu tu sampai bila-bila lepas ni dia takkan pakai. Sebab bagi aku lagu tu sangat cool.
dan aku harap in the future ada karakter dia yang akan pakai lagu tu balik. Sebab lagu dia sekarang ni kena dengan karakter dia, tapi bagi aku lagu dia macam biasalah nak compare dengan apa Bring the Darkness, I Bring the Darkness yang apa sebelum ni dia pakai tu kan, yang tu best gila kot. So harap, maksudnya kat sini aku mengharap karakter Happy Corbin ni tak lama sangat, dan in the future aku harap dia ada karakter baru yang apa bawa balik, pakai balik lagu lama dia tu. Itu harapan aku. So tak sukalah kalau lagu lama dia tu tak pakai dah sampai bila-bila, tapi lagu baru dia yang sekarang okey untuk karakter dia yang sekarang. So itu yang aku tak suka. Yang aku suka cara dia bawa karakter ni, dia punya happy. Even BE reject ke, BE kata apa pun, dia tak lawan balik, dia tak bantai balik. Kalau macam ni kau teruskan dengan Happy Corbin ni, in the future dia boleh jadi satu karakter yang bawa watak baik, yang boleh over dengan crowd. Even hari tu pun, walaupun ada crowd yang bu, ada juga crowd yang apa sorak you deserve it. Aku pun rasa deserve it. Nampak macam sekarang ni Baron Corbin kena push kot. Dulu desperate Baron Corbin buat Corbin nampak teruk, Happy Corbin buat Corbin ni nampak macam nampak okey kan, nampak happy. Dan kita tengok pun, aku tengok pun aku rasa happy. Selain dari dia bawa watak dia tu dengan sangat baik, dia punya dress up dia dengan topi dia, kali ni dia clean shave. Aku rasa smart. Kena sangat kena, on point lah semua benda ni. Aku just harap benda ni boleh push dia in the future, dan aku rasa tak lama lagi dengan happynya Corbin macam ni, 2 bulan 3 bulan boleh jadikan dia watak baik kot. We'll see from there lah. Aku yakin dia boleh bawa watak baik melalui Happy Corbin ni kan. Dan bila dia dah bawa watak baik melalui Happy Corbin, dah tolong orang ke apa ke, lepas tu orang bantai, orang jahat bantai dia, kau-kau apa semua, kau-kau lah dia kena kan. Lepas tu dia hilang lama. Yelah dah bawa watak baik, orang dah rindu, orang mesti orang mesti kesian tengok watak baik ni kena pukul apa semua, kau-kau kan. And then bila the right times come, time tu kau bawa lah masuk Baron Corbin yang berdendam, yang ganas ke apa kan, tapi watak baik lagi, macam mana awal-awal dia dekat NXT dulu. Itulah hari tu aku duk kata aku dah tak nak letak harapan apa-apa dekat Baron Corbin, tapi bila tengok Happy Corbin ni, somehow harapan aku tu macam kembali mekar. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Dan korang pun jangan lupa untuk layan dua video ni, video yang kanan dan juga kiri ni. Lagi-lagi video Karen Cross dengan Eva Marie ni ramai lagi yang tak tengok. So, jemput layan. Bye mother father.